Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat yang berada pada petang ini. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Kita akan mulakan podcast kita. Ini podcast yang ketiga yang saya buat selepas podcast yang pertama bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Safwan. Podcast yang kedua pula ialah dengan Cikgu Irwin. Jadi kalau sahabat-sahabat semua dapat dengar, boleh bagi komen sikit, kata okey saya dapat dengar cikgu, suara jelas, tinggalkan di ruangan komen. Dan beritahu jugalah dari mana, katakan dari Sibu atau dari Kuching kan, sebab cikgu nak tengoklah berapa ramai yang dapat menonton slide ni, dapat menonton randau pada petang ini. Okey, jadi pada petang ini kita akan bersama-sama dengan seorang guru yang bernama Cikgu Muhammad Hisham. Cikgu Muhammad Hisham bin Husin dari Bahau Negeri Sembilan. Beliau telah pun lama mengajar di Sarawak ni, dan merupakan seorang guru di SK Nanggatada. Jadi sebelum ini dia juga merupakan seorang guru di SK Nangga Entuloh Kapit. Okey, itu dia Nisa Abdullah. Terima kasih kerana dapat dengar dengan jelas. Saya harap music background ni tidak mengganggu lah ya. Ini hanya sebagai nanti bila kita dah mula bercakap nanti kita akan offkan kita akan offkan music lah. Okey, jadi kita akan bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Hisham. Okey, jadi dengan ini saya menjemput Cikgu Muhammad Hisham untuk bersama-sama dengan saya. Okey, kita tunggu kehadiran dia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh cikgu. Apa khabar cikgu Muhammad Hisham? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cikgu, sihat. Alhamdulillah. Jadi kepada semua tetamu-tetamu yang berada pada petang ini, inilah dia tetamu kita dalam podcast saya yang ketiga yang bertajuk Ari Bahau Kesong. Kita guna bahasa Iban. Nama betul cikgu mana? Alhamdulillah. Mana berita aku dituk cikgu? Apa manah mainnya rindu gini nganuan jako ibannya. Okey cikgu, sehat cikgu ya di sana. Dan untuk pengetahuan semua sahabat, Cikgu Muhammad Hisham ni baru saja menyambut seorang lagi cahaya mata. Ya, yang betul. Yang kedua hero lagi, alhamdulillah. Dapat hero lagi. Jadi tahniah. Kita beri tepukan sikit. Okey, baik. Jadi kita doakan yang terbaik kepada Cikgu Muhammad Hisham dan isteri serta anak-anak, supaya anak-anak tadi dapat besar sebagai anak yang baik, anak yang hebat. Okey, jadi kita lihat dulu. Sebelum tu kita nak alu-alukan rakan-rakan kita yang ada di sini, Puan Nisa, Kennedy, Cikgu Kennedy, Cikgu Zulkarnain Arifin, Cikgu Kennedy cakap Ari Bahau ngagai suang. Betul-betul. Hari itu baru betul bahasa Iban dia. Ari Bahau ngagai suang. Betul. Suang. Okey cikgu. Jadi soalan pertama saya pada petang ini cikgu, bolehkah cikgu perkenalkan diri cikgu, asal dari mana, pendidikan awal sehingga ke IPGM. Jadi boleh cikgu teruskan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat, sama Cikgu Emit. Terima kasih Cikgu Emit sebab sudi menjemput saya dalam program ni lah, program broadcast ni. Selamat lemai ngagai semua bala kaban mua bob korang. Kaban semua tek ngala aku ditau. Jadi selamat lemai, ngarap ke kita semua sihat, gerai, ceria, happy semua ameh.
Jadi saya di sini nak memperkenalkanlah diri saya sedikit. Jadi nama saya Muhammad Isham bin Husin. Saya berasal daripada Negeri Sembilan, orang Bahau. Orang Negori lah, saya cerita orang Negori. Jadi saya ni anak lelaki tunggal dalam keluarga, iaitu daripada 4 orang adik-beradik, saya nombor 3, saya seorang je lelaki dalam family saya ni. Dan saya dah berkahwin dengan isteri saya Nurel Husna binti Lebak, iaitu seorang gadis Iban, dan mempunyai 2 orang cahaya mata, alhamdulillah. Kemudian dari segi saya punya bidang pendidikan saya bersekolah di sekolah rendah di kampung saya sendiri di Bahau, iaitu Sekolah Kebangsaan Seting Ileh, di mana tempat ayah saya juga bekerja, tapi ayah saya dah pencen lah. Kemudian saya melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah, iaitu di SMKA Syams, SMKA Syekh Haji Muhammad Said Seremban, di Seremban. 5 tahun saya di sana. Kemudian selepas SPM saya sempat masuk ke USIM dalam masa sebulan. Tapi masa tu pun orang kata tak restu kan, mak ayah tak restu kita masuk universiti kan. Jadi macam orang kata nothing lah saya sebulan kat sana, sebab mak ayah saya memang nak saya jadi cikgu. Jadi memang orang kata restu mak ayah tu penting. Jadi sebulan saya kat USIM tak sabar saya nak keluar. Akhirnya dapat keputusan IPG. Saya dapat masuk ke IPRM lah, Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewah di Seremban. Dan akhirnya 5 tahun setengah saya di IPRM dan akhirnya dipostingkan ke Sarawak. Itu sedikit saya punya pendidikan lah, cikgu. Okey, bagus. Beri tabik bahasa ngau nuan laban Jako Iban. Jako Ibannya tadi. Okey, cikgu. Semasa di IPG Raja Melewah kan cikgu, sudah tentu cikgu pernah dengar kata-kata daripada pensyarah misalnya tentang pendalaman, tentang pedalaman. Pedalaman di Sarawak misalnya. Mungkin ada ugutan-ugutan agaknya kot daripada cikgu-cikgu dari pensyarah-pensyarah kan, macam Tuan Izan Yusof kan, dia cakap ini muka ni mesti kena campak ke Sarawak kan. Okey, jadi cikgu, waktu bila cikgu dengar perkataan Sarawak ni, sedangkan cikgu belum pernah lagi menjejakkan kaki, apakah persepsi cikgu terhadap Sarawak waktu tu? Okey, untuk soalan cikgu ni sebenarnya ada banyak saya nak cerita sebenarnya, sebab kalau nak banyak benda yang berlaku dekat saya sebelum saya dapat posting ke Sarawak. Okey, pertama sekali kalau cikgu tanya tentang Sarawak, secara jujur lah, saya memang tahu Sarawak ni kita tengok TV. Saya tengok TV, saya tengok Sarawak, oh ada orang Iban, orang Dayak Batu Gawai berjoget, mengajak semua, itu saja yang saya nampak. Saya tak tahu lebih daripada tu. Sedangkan di IPG saya sendiri pun, even ada student ataupun cikgu-cikgu yang dari Sarawak, kami hanya tahu mereka orang Sarawak. Kami tak tahu dia Bidayuh ke, Melanau ke, Iban ke, kami tak pernah, saya tak pernah tahu. Jadi saya tahu Sarawak, Sabah ialah Sabah. Saya tak tahu pun yang etnik-etnik ni, saya tak tahu. Okey, berkenaan dengan pensyarah ni, memang saya tak tahulah, mungkin saya ni dari awal sebelum saya datang Sarawak ni, perkataan Sarawak tu memang dah bermain-main dekat sekeliling saya. Okey, pertama sekali, memang betul cikgu, ni memang kadang-kadang saya pelik juga tau, memang Tuhan tu dah bagi hint dekat saya awal lah. Okey, pertama sekali pensyarah saya cakap, dia kata, saya ada 2 partner masa tu dengan partner saya seorang lagi, partner praktikum saya Khairul Anam. Jadi dia cakap macam ni, kau 2 nanti minta posting Sarawak, dia kata. Lepas tu saya cakap, kenapa pula encik, kata. Jauh apa semua, saya memang tak nak, kita memang tak nak jauh, kalau boleh nak depan rumah je posting kan. Dia kata, bagus duduk sana. Dia kata, kalau bujang, kita boleh merantau, tengok tempat orang, apa semua. Dia kata, tak nak lah saya encik. Dia kata, saya memang tak nak. Okay, itu satu hal lah. Memang masa tu, ada pensyarah-pensyarah yang rapat dengan saya lah, yang selalu komen, yang kalau cikgu tengok ada pensyarah-pensyarah yang rajin komen dekat status saya dekat Facebook, mereka tu lah yang selalu dulu yang menyebut-nyebut perkataan Sarawak tu dekat saya. Jadi, bila sampai sekarang ni diorang kata macam ni, oh masin mulut aku dulu, aku cakap kau posting Sarawak. Macam tu lah diorang kata. Jadi lagi satu pasal posting Sarawak ni, sebelum saya maksudnya sebelum saya dapat cek keputusan saya dapat ke mana posting, saya dapat satu SMS pelik dah cikgu.
Saya nak Ya. kata pelik pun tak tahulah. Bayangkan cikgu, saya tak pernah pun dapat mesej yang macam tu. Tiba-tiba Selcom hantar mesej dekat saya, anda berminat dengan kek lapis Sarawak. Kalau cikgu tak pelik ke tiba-tiba dapat mesej Oh, macam tu? pelik tu, pelik. Memang dia bagi hint tu. Dia memang bagi hint. Hati saya tak sedap dah masa tu. Saya kata kenapa banyak sangat perkataan Sarawak ni macam datang. Tapi masa tu saya macam okey lah, tak apalah, tak terfikir lagi pasal benda ni. Okey, itu Mhm. pertama. Kemudian waktu saya temu duga SPP, Mhm. sebelum ni lah dia tawaran, Ya. pegawai penemuduga tu ada tanya saya. Dia kata, okey cikgu, saya ada soalan untuk kamu. Andai kata kamu dipostingkan di pedalaman Sarawak dan Mhm. mengajar mata pelajaran bahasa Inggeris, adakah kamu sanggup? Jadi takkanlah jawapan saya pada masa tu tak sanggup, betul tak? Nama pun Ya. SPP. Jadi kita pun Ya. mestilah terima, betul cikgu? Ya. Jadi saya pun dengan rasa, orang kata rasa berkobar-kobar ni cakap lah, saya setuju cik. Walaupun saya dipostingkan di pedalaman sekalipun, walaupun saya disuruh mengajar bahasa Inggeris pun, saya tetap akan mengajar. Itu jawapan saya masa tu. Dan akhirnya benda tu betul-betul terjadi pada saya. Apabila saya posting ke Sarawak, memang saya mengajar bahasa Inggeris tahun 1. Tu kalau nak dikaitkan dengan saya punya flashback lah. Ya. Okey. Lagi satu berkenaan dengan uh, 3 perkara ni lah yang saya selalu cerita dengan orang. Bila orang tanya saya, dengan cikgu pun saya pernah cerita, Ya. ada 3 benda ni yang keluarga saya memang kalau boleh tak nak berlaku dekat saya sebelum saya Hmm. posting. Okay, yang Ya. pertama ialah posting ke Sarawak. Yang kedua ialah dapat sekolah pedalaman. Dan yang terakhir ialah berjodoh dengan orang Sarawak. Jadi 3 benda ni memang boleh katakan keluarga saya kalau boleh nak elakkan lah, terutama sekali mak saya. Sebab mak saya Ya. memang dia tak nak saya jauh kan. Ya, Dia betul. sebab saya anak lelaki seorang, jadi dia Okey. memang nak saya dekat lah. Jadi 3 benda ni memang dah dalam senarai dah. Okay. Kalau boleh tak nak Mhm. Sarawak, jangan pedalaman, jangan jodoh dengan orang Sarawak. Jadi 3 ni memang keluarga saya tak nak. Okay. Lagi satu berkenaan dengan persepsi cikgu. Cikgu tanya tadi persepsi, macam mana Ya. persepsi saya tentang Sarawak. Okay, sebelum saya posting, senior-senior yang atasnya ada jugalah saya dengar posting di sini lah. Dan pada waktu itu ramai juga yang posting ke Sarawak. Jadi ada seorang senior saya ni, 2 orang tak silap saya masa tu. Saya tahu dia posting di Kapit Sarawak. Jadi masa tu saya bayangkan Kapit ini macam pekan cowboy. Saya memang bayangkan memang tak ada apa. Macam pekan ada kedai 2-3, lepas tu tak ada apa. Saya memang tak Ya. dapat gambaran macam mana Kapit tu sebenarnya. Jadi itu sedikit tentang soalan cikgu tadi, macam mana persepsi saya sebelum saya datang ke Sarawak. Ya, itulah. Tapi kan betul lah kata kata apa ni, kata Cikgu Ishan ni, kadang-kadang kita ni memang diberi alamat sekiranya Ya, betul kita ni cikgu. mungkin akan ditempat ke suatu tempat. Ini memang kadang-kadang mungkin dalam atas doa orang pun juga itu yang kita panggil Betul. law of attraction ni. Apabila apabila kawan-kawan kita pun doakan dia harap-harap dia ni dapat pergi Sarawak. Kadang-kadang benda ni mungkin menjadi salah satu daripada dia punya doa. But tapi cikgu saya nak tanya jugalah cikgu, apa perasaan cikgu lah bila mula-mula cikgu dapat tahu tentang penempatan anda ditempatkan di Sarawak, dan kemudian cikgu pun dapat tahu cikgu dapat di Kapit. Jadi macam mana cikgu perasaan cikgu, dan bagaimana pula perjalanan cikgu dari Negeri Sembilan sampailah ke Kapit ni? Boleh cikgu kongsikan sedikit? Okey. Pertama sekali kenaan dengan perasaan saya sebab waktu saya semak, masa tu saya semak guna handphone. Sebab boleh kita semak guna IC semua kan. Jadi dia bagi tahulah di mana posting. Dan masa tu saya berada di kantin sekolah. Kantin sekolah mak saya meniaga kantin. Jadi waktu tu saya di kantin lah. Jadi mak saya, ayah saya dengan adik saya, tak ingat, adalah kakak atau adik saya sama di kantin. Jadi waktu tu saya tengah bekerja lah, tolong mak yang ayah kantin. Jadi bila saya cek tu, memang hati ni memang dah lain lah. Memang saya cakap saya takkan dapat dekat.
Saya memang dapat rasa benda tu. Jadi bila dapat tahu kawan-kawan kelas saya yang unit yang sama dengan saya, unit Bahasa Melayu, ramai yang kata dapat Sarawak, dapat Sarawak, dapat Sarawak. Jadi hati saya ni pun macam, aduh memang Sarawak lah aku ni, saya cakap macam tu. Jadi bila saya check tu, bila saya tengok tahniah anda ditempatkan di Sarawak. Jadi masa tu saya terus terang cakap dengan cikgu lah, waktu tu saya tak gembira. Saya tak gembira bukan sebab apa, sebab macam nightmare lah, macam mimpi ngeri saya menjadi kenyataan. Apa yang keluarga saya tak nak, benda tu sekarang terjadi dekat saya. Yang masa tu bila saya check tu, saya bagi tahu mak saya dekat dapur masa tu, dia tengah masak kat kantin. Dan dia tak boleh bercakap dan dia hanya mampu menangis je masa tu. Tak ada satu perkataan pun yang keluar daripada mulut dia hanya nangis dan dia peluk saya. Dia kata, dia tak bercakap, dia hanya peluk dan menangis. Jadi masa tu memang waktu yang agak, apa orang kata, memang sedih lah. Sedih sangat. Tapi dalam hati saya ni tetap cakap. Saya kata, rezeki aku dekat sana. Saya cakap macam tu. Saya cuba positifkan diri saya balik. Saya kata, rezeki aku di sana. Allah hantar aku dekat sana, so aku kena ikut lah. Cuma yang sedihnya bila saya akan berjauhan dengan keluarga. Saya tak pernah jauh dengan family cikgu. Saya belajar semua di Negeri Sembilan. Daripada sekolah rendah sampai ke maktab. Jadi bila dapat kerja di Sarawak ni macam satu tamparan yang hebat lah. Macam satu benda yang baru untuk saya. Okay, bila dapat macam tu, okay, bila dah tahu tu memang semua keluarga saya sedih. Adik saya nangis, dia kata, bang, dia kata, sebab saya rapat dengan adik saya masa tu, adik saya perempuan. Jadi bila dia tahu saya posting Sarawak, dia menangis. Dia kata, sebab dia kata nanti tak dapat dah nak pergi mancing dengan kau bang, tak dapat dah nak keluar sama dengan kau. Jadi benda-benda tu bila saya kenang balik macam sedih lah. Benda tu satu yang kata, momen-momen yang saya tak boleh lupa dalam hidup saya. Okey, jadi bila saya dapat tahu posting Sarawak tu, ada benda yang lagi sedih cikgu. Pada masa itu, tarikh kami diberi masa hanya seminggu saja untuk kami, seminggu saya rasa, untuk bersiap sedia, sediakan barang apa semua untuk fly ke Sarawak. Jadi nak dijadikan cerita, mak dengan ayah saya tak dapat hantar saya ke airport kerana hari kami fly tu ialah hari sekolah. Bila hari sekolah, mak dengan ayah 2015. 2015. Okey. Teruskan. Jadi masa tu mereka tak dapat hantar lah. Memang family saya seorang pun tak dapat hantar. Adik-adik saya dengan ada urusan masing-masing lah. Dan mak ayah saya uruskan kantin masa tu, jadi tak boleh nak elak. Jadi saya terpaksa menumpang dengan classmate saya yang sama dapat posting ke Sarawak, Azrik masa tu. Jadi saya tumpang dia, pergi rumah dia, bawa angkut barang semua, tumpang dia pergi ke airport lah, ke hotel tempat kami berkumpul. Jadi waktu tu cikgu, saya satu malam tu memang saya, orang kata banjir lah. Memang saya nangis, saya cakap tu. Sebab apa? Bila saya sedih tu, satu sebab mak ayah tak dapat hantar. Bayangkan kita nak pergi jauh ni, kita nak pergi ke tempat bekerja, mak ayah tak boleh hantar. Masa tu saya cakap memang sedih sangat lah, sangat-sangat sedih. Memang saya nangis semahu-mahunya saya nangis masa tu dekat rumah kawan. Okay, lepas tu bila dah keesokan tu, masa perjalanan tu memang orang kata belum ada semangat lah. Semangat kita tu masih, orang kata, masih kosong untuk saya pergi ke sana. Saya masih belum boleh terima yang mengatakan bahawa saya ni akan dipostingkan ke Sarawak, jauh daripada keluarga saya. Memang jauh, memang jauh betul lah, tercampak ke sana kan. Jadi sampai di airport masa tu, alhamdulillah lah, kakak saya yang sulung, kebetulan dia bekerja di Selangor, dia dapat datang dekat saya. Itu pun sekejap. Dia tengok saya, maksudnya dia hantar saya lah. Dia wakil daripada mak ayah saya bagi tahu yang menghantar saya untuk pergi ke Sarawak. Masa tu orang kata dekat mulut ni, dekat muka ni senyum lah, tapi dalam hati ni cikgu, Tuhan dia tahu macam mana sedihnya saya nak tinggalkan family masa tu. Orang kata anak mak lah, sebenarnya cerita saya ni anak mak. Sebab saya seorang lelaki, jadi memang benda tu susah lah untuk saya terima waktu tu. Kemudian apabila sampai di Sarawak, sebab saya tak pernah pergi Sarawak, itulah pertama kali saya sampai ke Sarawak.
fly sampai ke Kuching masa tu, flight kami terus ke Kuching. Bawa masa tu ada kami yang posting ke Sarawak waktu zaman saya tu, tak silap saya 1,000 lebih guru-guru yang posting sama Sabah dan Sarawak. 1,700 kalau tak salah saya yang diterbangkan untuk Sabah dan Sarawak. Jadi memang ramai lah. Batch kami ni memang ramai yang posting ke Sabah Sarawak. Jadi bila sampai di Kuching, kami duduk di Kuching, dan bila sampai di Kuching tu kami telah dibahagikan lah sekolah-sekolah mana. Jadi kami dapat tahu. Bila saya dapat tahu, orang lain semua kata dapat bandar apa semua. Sekali bila sampai giliran saya, dia kata situ saya dapat di SK Kampung Baru Kapit. Yang nama sekolah tu saya tak fikir nama sekolah sekarang ni. Saya takutkan Kapit tu. Yang Kapit tu saya. Kampung Baru mula-mula sekolah penempatan. Itu sekolah penempatan baru saya. Tu yang saya nak cerita lagi ni. Sekolah Cikgu Lee. Tahniah Cikgu Lee dapat guru yang hebat ni. Tapi saya tak sempat masuk situ cikgu. Ada cerita dia lagi. Lepas tu bila saya dapat tahu saya dapat di Kapit tu, saya adalah kenalan daripada senior-senior yang atas. Saya telefon lah. Dia beritahu sekolah ni okey dekat Pekan, dia kata kan. Maksudnya adalah kemudahan apa semua, memang dekat Pekan Kapit kan. Yeah. Kemudian dalam perjalanan saya apabila saya sampai ke Sibu, saya tak tahu macam mana ada hantu ke masuk dalam badan saya ni. Saya pun tak tahu masa tu. Saya boleh buat keputusan ni. Saya nekat masa tu cikgu, saya nak masuk pedalaman 3. Saya pun tak tahu kenapa tiba-tiba benda tu datang. Macam mungkin tak tahulah spirit tu dia tiba-tiba datang bila datang Sarawak. Saya kata alang-alang semangat tu. Alang-alang dia kata dah saya sampai ke Kapit ni, saya masuk dalam terus. Dia cakap dengan tu. Jadi macam mana pertukaran tu? Dapat? Pertukaran tu saya mohon waktu saya di Sibu. Jadi sebelum saya ditempatkan di sekolah, saya jumpa dengan pegawai PPD. Masa tu ada 4 orang cikgu yang mohon untuk masuk pedalaman, tukar dengan cikgu perempuan. Sebab cikgu perempuan ni ada yang menangis-nangis cikgu, tak nak masuk pedalaman 3. Macam kalau boleh semati-mati tak nak masuk kan. Jadi ada yang nangis terus pun ada. Ada cikgu. Jadi kami ni 4 orang ni, termasuklah saya tadi, volunteer nak gantikan tempat dia orang ni untuk masuk pedalaman 3. Jadi waktu itu memang orang kata macam senang lah. Saya jumpa dengan pegawai yang menguruskan masa tu, dia kata boleh Cikgu Hisham, awak tukar dengan cikgu ni masuk ke SK Nanga Entulo. Jadi situlah bermulanya karier saya di SK Nanga Entulo. Di SK Nanga Entulo Kapit. Tak sempat masuk Kampung Baru. Terus pergi ke Nanga Entulo. Kampung Baru. Okay. Tapi masa tu masa tu saya teruskan. Masa tu waktu sampai di Kapit, maksudnya saya masih, orang lain dah masuk ke sekolah, tapi saya belum lagi masuk ke sekolah sebab atas dasar saya tukar masuk ke pedalaman 3. So saya ada duduk di situ masa tu di Kapit lebih seminggu daripada orang lain. Orang lain semua dah masuk sekolah, saya belum masuk sekolah lagi. Macam itulah. Alright. Okay cikgu. Yalah kita sebagai orang luar kan, orang Nogori, orang luar. Kita sampai saja ke Kapit, kita rasa macam kita ni alien. Ini memang satu fenomena yang kami orang Semenanjung ni rasa. Macam saya pun dari Perak, bila first saya datang Sarawak ni, especially bila kita sampai dekat tempat macam Seratok dan tempat yang kita tak jangka, sebab selama ni Sarawak ni yang kita nampak, yang kita kenal Kuching saja. Ya, betul. Bila dihantar dekat macam Sibu, kita kenal lah tempat tu, tempat yang besar, maju. Tapi apabila dia sebut Kapit kan, macam tempat saya dulu di Seratok, jadi bila kita pergi tempat tu, kita memang rasa macam kita ni alien. Kita ni orang, kita tak kenal orang pun tak kenal kita. Jadi kita bersendirian. Kalau ada pun dengan rakan-rakan support dia. Okay, jadi boleh tak cikgu ceritakan sedikit, apakah dia masalah cikgu bila berhadapan dengan suasana yang berbeza dari segi budaya, dari segi bangsa dan juga dari segi bahasa, dan kaum yang berbeza, seperti yang diberitahu, seperti yang saya tahu di Kapit tu majoritinya Iban kan. Jadi apakah masalah-masalah yang timbul? Ada tak
yang cikgu hadapi, kekangan ataupun masalah? Okey. Bercerita tentang masalah ni, orang kata senang cakap macam ayam dengan itik lah saya ni dekat sekolah. Seorang ni Okay. ayam, seorang ni itik. Okay. Jadi nak cerita sedihnya saya ni waktu saya first masuk ke sekolah dulu, saya seorang diri. Bayangkan dengan saya tak tahu cakap Iban, dengan orang di kapit tu, kalau boleh katakan kita ni kalau tambah dengan pakcik makcik orang dah tua-tua inik ke akik ke, dia tak pandai cakap Melayu. Kita cakap pakcik nak pergi mana, dia akan po keluar bahasa Iban dia. Jadi memang masa tu komunikasi saya memang sangat terhad lah. Ya, Jadi betul. nak dijadikan cerita, masa tu saya perlu balik ke sekolah seorang diri tanpa ada iringan cikgu. Jadi bayangkan dengan saya orang pertama kali jejak kaki kapit, perlu naik ekspres dengan tak tahu di mana, tak tahu berapa jauh sekolah saya perlu sampai masa tu. Jadi saya hanya berbekalkan map saya kat telefon. Masa tu kebetulan dalam grup memang dah ada hantar peta sekolah di kapit kan. Jadi saya tahulah nak tengok anak sungai tu. Jadi kebetulan pada masa tu yang duduk di sebelah saya ialah pakcik. Tapi pakcik tu dia kerja government, kerja perintah, Iban kerja perintah. Jadi dia tahulah berbahasa Melayu. Saya tanya dia. Kebetulan masa tu dia ada. Jadi saya tak tidur. Sepanjang 3 jam saya naik ekspres tu, saya langsung tak tidur sebab takut terlepas stesen. Jadi bila saya tanya dengan pakcik tu, dia tahu. Saya tanya dia, pakcik dah sampai belum sekolah saya? Dia kata, belum lagi anak. Dia kata, nanti dah sampai sini, nanti pakcik cakap bagi tahu. Kebetulan masa tu pakcik tu stesen dia selepas stesen saya. Jadi sempatlah dia beritahu di mana saya turun. Okay. Lepas tu selepas lebih kurang 3 jam lebih saya sampai di Nanga tu, Nanga Merirai tu orang kata, sebelum masuk ke sekolah ke sungai kecil tu, Sungai Telur. Sampai di situ saya terus terang cakap lah, macam saya kata, gila apa sekolah macam ni kan. Dekat hutan ni mana ada sekolah. Saya cakap macam tu, dah lah sungai besar, saya tak nampak dekat mana sekolah dia masa tu. Memang saya tak expect lah sekolah saya macam tu. Jadi ada masa tu, kebetulan masa tu ada seorang ayak tu datang ambil. Ayak tu datang naik perahu lah. Kemudian saya expect kan, saya bayangkan perahu tu perahu yang okey lah untuk kita kan. Sebab saya nak seberang sungai Batang Rajang tu masa tu. Ya Allah cikgu, dengan saya tak pandai berenang cikgu, tu satu hal. Saya tak pandai berenang, tu masalah saya. Sebab cikgu tu dia tanya saya soalan pertama, masa tu ada guru besar lah. Kebetulan guru besar sama sekali, dia datang dari sekolah. Dia tanya saya satu soalan, cikgu pandai berenang ke tidak? Saya terang cakap, saya tak pandai berenang cikgu. Okey, tak apa, dia kata. Saya dah seram sejuk dah, kenapa dia tanya soalan macam tu? Sebab memang saya tak pandai berenang. Sampai sekarang tu saya tak pandai berenang. Jadi bila dia ambil saya masa tu naik perahu stinting tu, kalau Iban kata nak perahu stinting. Perahu stinting tu dengan tubuh saya yang besar, cun-cun untuk saya seorang je duduk dalam tu. Dengan punggung kita ni. Memang muat-muat je cikgu. Orang kata kalau sengit sikit memang masuk dalam air lah. Macam tu lah orang cakap kan. Jadi dengan luggage saya yang besar masa tu, saya beli parang, saya beli bak nyamuk, macam-macam lah saya beli sebab saya dah diberitahu sekolah saya ni dekat hutan. Jadi saya standby lah benda-benda tu. Kebetulan masa tu, waktu saya nak balik ke sekolah, nak menyeberang sungai Rajang tu, waktu tu lah ada masalah. Masalah dia ialah waktu tu apat banyak. Cikgu tahu apat yang dekat sungai tu, macam kayu balak banyak tu. Ya, masa tu tak tahu apa masalah dia, banyak sangat kayu balak merentas sungai. Saya kata macam mana saya nak cross ni? Saya kata boleh ke tidak saya nak sampai ke seberang sana? Saya cakap dengan pakcik tu, jangan takut anak, dia kata macam tu. Pakcik tu pandai cakap Melayu lah ayak tu. Jadi dia kata jangan risau. Jadi saya berbekalkan semangat saya masa tu. Orang kata dalam hati ni berdoa lah, mengucap, anda kata karam labut ni memang aku tak jumpa, orang jumpa aku kat sana lah. Saya cakap dalam hati, memang takkan jumpa dekat situ dengan arus yang deras, dengan kayu balak yang banyak. Tapi alhamdulillah sebab ayak tu tadi, pakcik ni tadi skill dia memang power lah, sebab dia memang orang lokal, jadi dapatlah seberang ke sekolah. Okey, jadi sampailah ke sekolah dalam lebih kurang, naik perahu dalam lebih kurang 40 minit ataupun 1 jam baru saya sampai ke sekolah. Okey, lepas tu cikgu tanya tadi tentang macam mana saya punya tentang budaya, tentang apa yang orang sini buat. Okeylah cikgu, untuk first
saya sebagai alien, bak kata cikgu tadi, kita ni alien, kita pergi planet baru kan. Jadi saya memang terus terang cakap, saya memang terkejut. Memang saya kata saya tak pernah tengok pun apa benda yang saya tengok dekat sekolah. Okey, bukan maksudnya benda tu benda baru, tidak. Cuma kita di Semenanjung ni cikgu, kita tidak di apa kata di kita tidak di apa macam mana ayat saya nak cakap, kita tidak ditunjukkan dengan benda-benda yang macam tu. Ya, Kita tak nampak kita tak nampak the real life macam mana orang di Sarawak ni sebenarnya. Yang kita tahu, kita nampak kucing, yang kata cikgu tadi, yang semua yang elok-elok. Jadi kita tak nampak orang kata jantung dia ataupun inti dia sebenarnya di Sarawak. Jadi bila saya sampai di sekolah, inti dia tu yang menarik sangat kan? Yes, inti dia tu yang kita tak tahu. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Kita tak tahu, kita tak itulah. Jadi bila saya dah tahu, alhamdulillah lah. Saya bukan nak kata saya ni bagus, tidak. Tapi saya belajar di sekolah agama, di situ dia ajar, saya ada diajar macam mana cara kita nak bergaul dengan orang bukan Islam. Macam mana life kita, macam mana kita nak makan, macam mana kita nak bergaul, apa kita boleh buat ke tak boleh buat dan sebagainya. Jadi saya bersyukurlah benda tu saya dah belajar waktu di sekolah menengah. Jadi terima kasih untuk cikgu-cikgu yang ajar saya, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang ajar saya dulu. Memang ilmu tu saya praktikkan betul waktu saya posting. Okay. Jadi bila sampai di sekolah, dengan majority 100% dekat sekolah saya ialah IBAN. Jadi macam benda pertama halangan bagi saya ialah komunikasi. Okay, komunikasi bagi saya waktu tu sangat mencabar. Sebab bagi saya macam kata cikgu tadi, alien macam orang Perancis cakap dengan orang Malaysia lah. Kita tak tahu apa benda dia cakap. Kadang-kadang bila, yalah macam sekarang ni mungkin saya saya faham. Tapi dulu, waktu saya first posting, memang saya tak tahu apa benda. Walaupun benda tu orang kata seakan-akan bahasa Melayu pun saya tak dapat tangkap. Betul. Jadi bahasa Melayu dia pun berbeza sebab saya ada pengalaman waktu saya pergi waktu saya mula-mula datang ke SK Licok dulu, saya cerita sekejap sikit cikgu. Waktu di SK Licok dulu ada saya bercakap dengan seorang seorang IBAN cakap Melayu, dia pun pandai dalam bahasa Melayu. Saya berminatlah dengan motosikal lama dia. Jadi dia cakap dengan saya, dia kata itu motor kuat jahat cikgu, dia cakap. Itu motor kuat jahat. Saya sampai sekarang, bukan sampai sekarang lah, selepas saya dengar tu, saya termenung tak, apa dia maksud itu motor kuat jahat. Rupanya motor tu dah tak elok kan. Dah tak elok. Okey cikgu, terus sambungkan. Okey. Jadi cerita kalau macam isu bahasa ni memang kelakar lah. Bagi saya benda tu satu benda yang kelakar untuk saya. Sebab apa? Sebab kita masa tu saya dengan budak-budak sekolah saya, dengan cikgu mungkin mereka boleh bercakap bahasa Melayu kan, dengan pakcik-pakcik, ayah-ayah, ibu-ibu tu memang boleh. Tapi bila dengan budak-budak memang kurang bahasa Melayu. Jadi bila dia cakap dengan saya mengajar tahun 1 masa tu cikgu, saya ditugaskan mengajar tahun 1 bahasa Inggeris. Okey, cikgu bayangkan masa tu sekolah saya tu tak ada prasekolah. Jadi budak yang masuk ke sekolah saya tu bukannya zero tetapi negatif. Maksudnya dia tu memang tak tahu apa-apa. Dia memang sebab dia tak ada pendedahan awal daripada tadika ataupun pra, dia terus masuk tahun 1. Jadi cabaran dia tu waktu saya ajar tahun 1 tu, saya mengadu pada guru besar. Saya cakap, cikgu, saya ni baru posting, kata. Cikgu suruh saya mengajar bahasa Inggeris tahun 1. Macam mana saya nak ajar cikgu? Kemudian guru besar saya beritahu, cikgu fikirlah, cikgu cubalah, explore lah macam mana cikgu nak ajar budak-budak tahun 1 ni. Jadi saya pun masuklah macam biasa mengajar, tapi itulah, saya cakap A, budak cakap B, saya cakap C. Memang tak faham. Saya ajar memang ajar. Saya bak kata guru besar saya masa tu, cikgu cuba bawa mereka menyanyi sebab budak-budak suka menyanyi. Jadi saya pun menyanyilah hari-hari dalam kelas, nyanyilah lagu bahasa Inggeris, menyanyi. Kemudian nak jadikan satu cerita, masa tu tahun 1 lah, budak tahun 1 tu, sebenarnya dia nak pergi kencing.
Jadi dia cakap dengan saya, "Cikgu, aku kakemik ku cikgu, nah lah tatku, kakemik ku tahu." Dia kata macam tu. Saya tak tahu apa benda yang dia cakap. Yang saya tahu aku tu saya. Itu je yang saya tahu. Saya tak tahu yang lain tu. Jadi waktu tu saya tak tahu macam mana nak respon dekat budak tu. Jadi tiba-tiba budak ni tadi, waktu dia bercakap, dia pegang dia punya tu, dia punya seluar dia dekat situ. Dari situlah saya tahu bahawa dia ni nak kencing sebenarnya. Saya kata, pergi. Jadi kat situ macam, benda tu memang saya ingat lah sampai sekarang. First yang macam saya dengan budak tahun 1, saya tak tahu macam mana apa benda dia cakap. Jadi dengan body language dia baru saya tahu yang dia nak pergi kencing. Okay, lepas tu jadi tentang budaya masyarakat dekat sekolah, budaya masyarakat Iban, memang saya cakap Iban ini dia ada budaya dia sendiri. Memang dia ada banyak benda yang mereka buat, banyak benda yang mereka sambut dan sebagainya. Jadi benda tu sesuatu yang sangat barulah untuk saya. Okey, terutamanya benda yang melibatkan budaya minum tuak dan sebagainya. Jadi itu ialah satu benda yang orang kata yang paling saya tak terbiasa dengan budaya benda tu, sebab kita di Semenanjung ataupun saya sendirilah mengaku kita jarang tengok keadaan macam tu, keadaan orang minum sampai mabuk dan sebagainya. Saya memang tak pernah tengok. Jadi bila saya sampai Sarawak ni saya nampak benda-benda tu semua. Tapi bab kata orang lah, kita jaga diri kita sendiri. Kita tahu batas kita macam mana, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. So kita jaga diri kita. Jadi saya pegang benda tu. Kalau dia kata kita Islam tak boleh minum, so saya tak minum. Jadi orang tempatan ni, dia orang Iban ni cikgu, dia kalau cikgu pun tahu, dia terlalu melayan tetamu, terlalu menyanjung tetamu. Jadi bila tetamu datang, dia akan sambut sehabis-habisan. Betul cikgu? Cikgu pun setuju. Jadi kalau sebagai kita menolak seolah-olah kita ni tidak menghormati. Yes, betul. Saya setuju. Jadi sebelum itu saya dah diajar oleh orang tempatan di situ macam mana cara kita nak menolak sekiranya kita tidak boleh. Iban kata negok maksudnya kita hormat tapi kita tak ambil, kita usik saja benda tu tapi kita tak ambil. Itu tanda kita hormat dia. Jangan kita kata macam adalah saya jumpa kan macam ada yang kata, jangan, aku tak boleh minum. Saya tak boleh minum ni, tak boleh, haram. Yang itu bagi saya tak betul. Itu sensitif lah pada saya benda tu. Itu nasihat dia. Kenapa minum minuman ni? Ni minuman yang tak baik. Jadi macam bagi saya benda tu kalau boleh jangan buat lah. Sebab kita ada cara, macam mana cara kita nak hormat. Benda tu budaya dia. Budaya masyarakat. Kita tak boleh nak sewenang-wenang kata, jangan minum, tak boleh dan sebagainya. Kita siapa? Sebab kata cikgu, kita ni alien di tanah baru. Kita ni orang luar. Jadi saya buat macam tu. Memang mereka ni kalau boleh cikgu, ngirup tok mimit jap. Alam ayo mimit jap. Memang benda tu orang kata memang setiap kali ada event, setiap kali ada ni memang saya akan dilayan macam tu. Tapi lama kelamaan bila kita menolak benda tu, mereka sendiri akan faham. Benda tu saya cakap. Benda tu datang daripada kita cikgu. Kalau kita dengan kata minum, jadi mereka akan bagi. Sebab mereka memang layan kita macam tu. Tapi kalau kita tolak dengan cara yang baik, kita ada cara kita hormat budaya mereka, lama kelamaan mereka faham. Jadi bila lama-lama mereka dah tahu dah, anak merik cikgu Hisham nya airnya, anak tahu nya air manis baru tahu. Macam tu dia orang kata. Merik air kula. Air kula tahu, airnya aneh. Macam tu dia orang kata kan. Jadi dia orang dah tahu yang saya ni memang bukan minum air tu dan tak boleh sebagainya. Tapi bila kita lepak, macam contohlah ada orang kata rami berkumpul, panggang apa semua, dia orang minum, saya pun minum tapi saya minum air saya. Saya bergaul dengan dia orang. Itulah saya cakap, benda ni lain padang lain belalang. Macam mana cara kita absorb benda tu, kita sesuaikan diri kita, itu yang sebenarnya. Jangan kita, bukan maksudnya kita perlu ikut budaya mereka, tidak. Tapi kita bergaul tapi dengan cara kita sendiri. Cara mereka macam itu, cara kita macam ni. Asalkan kita masih boleh berbual, boleh bergurau senda, boleh duduk sebangku, orang kata macam tu. Macam tu pada saya. Jadi saya setuju dengan Cikgu Hisham. Macam sebenarnya kan bila kita ni sebagai orang luar,
seboleh-bolehnya, terutamanya kalau kita berhadapan dengan masyarakat Iban. Masyarakat Iban ni macam Cikgu Syam cakap, saya sendiri pun pernah mengalami, merupakan masyarakat yang melayan tetamu. Especially Ya, kalau kita betul. pergi rumah panjang, bila dia ajak kita duduk dekat ruai, bersembang ataupun dia bawa masuk ke dalam rumah ataupun mereka sebut bilik di situ, dia akan bagi kita minum sama ada air kopi dan sebagainya kan. Tapi kekuatannya di sini macam Cikgu Hisham buat tadi ialah kita saling memberi kefahaman kepada mereka, kerana kita juga dari latar budaya yang berbeza. Jadi apabila kita memberikan kefahaman, contohnya kita beritahu aku ndak boleh miruap laban aku tu orang Muslim, jadi bila kita saling memberikan kefahaman macam itu, barulah mereka dapat memahami dan mereka tetap melayan kita, tapi dengan cara yang mana kita boleh diraikan. Mungkin betul cikgu. Daripada air arak akan diberinya kita dengan air Coca-Cola ataupun air kopi dan sebagainya. Tapi janganlah sekali-kali kita menolak dengan cara yang tidak baik. Contoh, saya tak boleh minum ni, haram ini, agama saya tak bagi. Yang itu kita simpan. Kita tak boleh, kerana kita berada di gelanggang yang berbeza. Jadi apa yang Cikgu Syam buat itu memang betul. Dan kepada guru-guru lain yang berada di luar yang mendengar, terutama guru semenanjung yang mendengar perbincangan ini, ataupun kepada bakal-bakal guru interim ataupun guru-guru di IPG yang ada mengikutinya, mungkin ditakdirkan satu hari nanti anda juga akan ditempatkan di pedalaman misalnya, tak kiralah di Sarawak, di Sabah ataupun di Semenanjung juga, fahamilah budaya masyarakat setempat. Itu yang okey, sebelum tu cikgu, saya nak mengucapkan selamat datang kepada rakan-rakan kita, Cikgu C Bentio. Ini orang Pulau Pinang ni, dah lama dah dekat sini. Kemudian Cikgu Cornelius, Hatira, Andreas, selamat lemai, nama berita. Jadi kepada Abi Biha, Sigup, dari Sabah pun ada Cikgu Heli Jode dari Manggandai. InsyaAllah mungkin saya pun nak berpeluang juga berpodcast dengan Cikgu Heli nanti untuk mengetahui tentang Manggandai. Okey Cikgu, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Cikgu, ini soalan ni ialah tentang cinta. Jadi tentang cinta. Macam mana cikgu boleh bertemu dengan isteri, kerana isteri ni dari latar yang berbeza, isteri orang Iban. Jadi macam mana agaknya cikgu boleh berjumpa dengan dia? Okey. Kisah cinta saya ni, entahlah, mungkin pada saya benda ni berlaku, orang kata just sekelip mata macam tu je jadi. Okey. Itulah bab kata orang jodoh tu kita tak tahu kan. Macam mana saya dulu cikgu, terus terang cakap dengan cikgu, saya sedar diri saya cikgu. Saya ni tak handsome, orang kata hidung tak mancung. Macam itulah orang kata kan. Kita sedar diri kita siapa. Jadi saya pun macam memang saya tak ada mengidam pun cakap dapat seorang isteri yang cantik, yang orang kata memang cantik lah. Jadi saya memang tak pernah pun baru tahu orang Iban ni cantik kan. Itulah pasal. Jadi macam memang saya tak percaya, tapi itu jodoh lah, jodoh saya. Jadi nak cerita tentang saya jumpa isteri saya ni. Waktu tu perjalanan saya keluar ke Sibu. Waktu saya single, memang saya setiap minggu saya turun ke Sibu. Memang boleh katakan setiap kali Jumaat saya akan ke Sibu. Sebab duduk sekolah kan tak ada apa dengan tak ada lah internet dan sebagainya. Jadi memang turun lah. Okay, jadi bila saya turun ni, hari tu saya ingat lagi tarikh dia 25 Julai. Saya ingat lagi saya jumpa dengan isteri saya 25 Julai. Jadi bila saya naik express ni dia akan sangkai, orang kata Iban akan berhenti di Kapit. Bila dia berhenti di Kapit, dari Kapit tu nak ke Sibu, dia ada stesen dia lagi, iaitu Song. Dia akan sangkai dekat Song, berhenti dekat Song, baru dia ambil dia punya penumpang, dan baru dia berjalan ke Sibu lah. Jadi nak dijadikan cerita, waktu tu saya tidur dalam express. Saya memang tidur. Kebetulan masa tu seat saya duduk tu ada tiga seat lah. Jadi saya cover lah satu seat 3 tu, saya tidur. Sampai tiba-tiba saya terjaga. Saya tengok kenapa berhenti express. Lepas tu rupanya dia berhenti di Song, dia ambil penumpang. Nak dijadikan cerita cikgu, orang kata jodoh kan. Ramai orang masuk masa tu cikgu. Ramai orang macam-macam lah, orang Iban, orang Cina masuk semua kan. Saya ni
tak tergerak langsung nak bagi seat tempat duduk yang free dekat sebelah saya tu dekat orang-orang lain, tok kena dekat bini saya. Dia masuk tu saya terus offer. Saya kata duduk kosong, saya kata saya suruh dia masuk ke dalam. Jadi dia pun masuklah ke dalam. Duduk di bahagian tepi, saya duduk sebelah dia, ada seorang lagi pakcik tua dekat sebelah saya. Jadi saya tengah-tengah lah. Jadi waktu saya tengok yang Ella ni, isteri saya ni cikgu, terus terang saya cakap lah, masa tu saya kata macam Allah, indahnya ciptaan Tuhan. Saya kata cantiknya dia. Saya kata dalam hati saya cakap memang, saya tak kata, tapi saya tertarik dengan kecantikan dia sebab saya kata masa tu cantiknya. Saya kata, dan sepanjang dalam ekspres tu saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur sampai ke subuh. Sebab apa? Sebab satu sebab dia duduk. Sebabnya cikgu, satu dia masa tu dia tidur. Ya cikgu Ella ni dia tidur. Alasan dia waktu tu dia penat. Jadi saya tengok je dia. Cikgu juga isteri pun guru Ya, cikgu juga. I see. Cikgu juga. Waktu tu dia masih free hair lah. Dia masih free hair dan hanya membawa beg recycle waktu tu. Dia duduk sebelah saya dan saya tengok dia. Saya kata, waktu dia tidur lah. Waktu dia tak tidur, saya tak tengok dia. Jadi bila dia tidur, saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur, saya tengok je dia. Saya tengok, saya kata, Allah cantiknya. Saya kata, cantiknya ciptaan Tuhan tu. Saya kata macam tu, dalam hati saya lah. Jadi sepanjang ke Sibu tu memang dia tidur, saya macam itulah. Saya tengok dia kan. Saya tengok dia. Tengok dia. Memang betul lah cikgu. Jadi bila nak sampai ke Sibu ni, kebetulan masa tu dah dalam 10 minit ataupun 5 minit macam tu lah. 10 minit sebelum sampai di Wharf Sibu tu, dia terbangun. Dia bangun dari tidur dia. Jadi saya pun buat macam cover macam tak ada apa-apa yang berlaku lah. Jadi daripada pandang isteri tu. Saya terus pandang depan masa tu. Tengok TV. Jadi bila saya tengok TV, kebetulan masa tu ada cerita Korea. Cerita Korea waktu tu dan pelakon dia ialah Siwon. Jadi saya kenal lah Siwon ni sebab Siwon ni rupa macam kawan saya Kamil. Jadi saya kenal dia, pelakon Korea. Jadi dalam keheningan tu cikgu tengah sunyi-sunyi sepi tu, tiba-tiba dia boleh tanya saya soalan. Dia tanya, ya ni cerita apa? Dia tanya saya. Soalan pertama dia. Lepas tu saya pula dengan malu-malu dia tanya saya, kita jawab lah dia tanya kan. Tu saya cakap lah, ini cerita Korea. Saya kata, betul ke? Bukan Cina ke? Dia kata, Korea ni ada Siwon. Saya kata, Siwon kan orang Korea. Jadi dari situlah bermulanya perbualan saya dengan isteri saya selama lebih kurang 10 minit saja. Lebih kurang macam tu lah cikgu. Borak-borak macam tanya nama. Saya tahu dia cikgu sebab baju dia IPG. Jadi saya tahu dia cikgu. Tapi tak tahu pula masa tu sama umur dan sebagainya. Jadi sebelum saya keluar daripada Express, saya sempat minta nombor telefon. Tu dia. Cikgu, saya cakap terus terang ke cikgu. Benda tu saya tak pernah buat cikgu. Saya tak pernah buat dalam seumur hidup saya tak pernah buat dengan mana-mana perempuan. Tak pernah minta nombor telefon dekat perempuan lah. Tu pertama kali. Yes. Yang saya baru kenal 10 minit. Saya tak pernah buat cikgu. Jadi waktu tu saya tak tahulah. Mungkin yelah jodoh orang kata kan. Saya kuatkan diri, saya kata boleh saya minta nombor telefon awak, dan Alhamdulillah dia bagi nombor telefon. Jadi di situlah start pengenalan. Saya ada menulis juga tentang cikgu dalam blog saya, dalam blog cikgu yang menulis, iaitu tentang proses peminangan antara keluarga cikgu dengan keluarga isteri. Maksudnya peminangan dari pihak orang Negeri Sembilan, orang Minang, peminangan orang Minang, orang Minang dengan orang Iban, kan. Jadi di situ saya rasa ada berlaku beberapa perkara menarik, terutamanya dengan keluarga cikgu yang datang dengan perahu dan sebagainya. Boleh cikgu ceritakan sikit? Okey, boleh. Okey, berkenaan dengan kisah cerita, bagi saya cerita tu lucu dan bagi saya pengalaman yang baru untuk keluarga saya sendirilah, keluarga saya. Okey, sebenarnya urusan saya bertunang sampailah saya berkahwin semuanya atas restu mak saya ataupun keluarga saya sendiri. Memang setelah saya mula-mula saya bagi tahu dengan family saya yang saya berkenalan dengan seorang cikgu Iban,
Masa tu memang mak saya sangat tak setuju. Mak saya kata, kau jangan memandai-mandai bang, dia kata. Kau jangan nak memandai-mandai. Itu dia cakap dekat saya. Jadi saya pun masa tu putus harapan lah. Saya kata, aduh tak boleh lah ni. Tak restu lah ni dengan mak dengan ayah. Jadi mak saya lah yang paling masa tu kuat tak bagi saya kan. Memang dia tak nak saya jodoh dengan orang Sarawak. Jadi selepas isteri saya ni convert masuk ke Islam, memang ni satulah orang selalu tanya saya dan isteri saya, kau convert nak kahwin ke? Kau convert sebab nak kahwin kan? Sebenarnya tidak. Sebenarnya isteri saya dah lama minat untuk memeluk Islam dari zaman dia belajar lagi. Jadi bukan sebab faktor kahwin tu dia memeluk Islam, tidak. Masa saya jumpa dia tu pun dia dah dalam proses untuk memeluk agama Islam. Jadi masa tu baru saya tahulah yang waktu tu bulan puasa, jadi raya tu dia dah convert masuk Islam. Jadi bila dah dia pakai tudung dah cantik semua, cikgu orang kata lagilah cantik bila dah bertutup semua kan. Bila macam tu saya ambil gambar dia tadi ni, saya tunjukkan dekat family saya. Masa tu lah cikgu orang kata momen dia yang kata meletup ke babum dia, cikgu. Bila barulah family cakap cantiknya bidadari. Masa tu lah mak saya, kakak saya terbuka hati. Dia kata dekat saya, sejuk hati, sejuk mata, sejuk hati bila tengok dia macam tu. Jadi daripada situlah mak saya dengan rasa tu dia sendiri yang mengatur pertunangan kami. Dia kata, bang jangan lama-lama, bulan 11 ni kau bertunang, bulan 3 nanti kau kahwin. Saya pun betul. Apa lagi kan. Itu saya beli pula masuk waktu tu. Dah tu saya pun macam mana dah orang dah bagi green light kan, kita pun alhamdulillah dah bersyukur lah dah dapat restu daripada mak dengan ayah. Tapi yang penting saya cakap lah, apa-apa pun restu mak dengan ayah tu ialah pegangan saya lah. Pegangan saya yang paling utama. Apa-apa pun mak dengan ayah. Sebab mak dengan ayah ni dia punya doa dan redha dia tu sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita ada redha dengan mak dengan ayah, ingatlah cikgu-cikgu semua nak pergi mana-mana pun, mana pun korang berada, mak dengan ayah jangan lupa. Keluarga kita jangan lupa. Asal-usul kita jangan lupa. Okay, jadi nak jadikan cerita kami bertunang bulan 11. Saya belikan tiket flight saya masa tu. Tiket flight mak dengan ayah saya, kakak saya, adik saya dan ada 2 lagi keluarga, iaitu keluarga family pakcik saya. Pakcik saya ni seorang ialah pensyarah di IPG dan seorang lagi ialah datuk lah, ada berpangkat datuk. Jadi memang agak orang kata mana biasa dengan hidup naik perahu, naik sampan semua. Jadi benda tu yang bagi saya sangat kelakar lah, sangat boleh gelak lah kalau bila saya ingat balik kan benda tu. Jadi mereka datang ke Sibu, saya sambut Sibu. Okay, kemudian naik ekspres. Bila naik ekspres tu kebetulan masa tu ekspres penuh, kena berdiri dalam ekspres. Jadi masa tu dia orang kata, saya cakap minta maaf lah, saya kata. Memang benda ni macam ni, kadang-kadang penuh, kadang-kadang tak ada orang. Jadi tu pengalaman dia orang lah naik ekspres. Bila sampai ke Song, dia nampak isteri saya datang masa tu dengan tudung labuh, dengan pakaian apa semua. Dia kata, wah hebatnya Ella. Dia kata, cuba tengok Ella, dia naik perahu macam naik kereta lompat-lompat, dia kata macam tu. Family saya cakap macam tu. Sebab tu saya cakap dekat dia orang, dia ni tempat dia. Memang hari-hari dia naik perahu. Memang dia hebat lah. Saya ni dah berapa tahun pun masih suruh teba pukat pun dia boleh. Suruh teba jala boleh. Teba jala pun boleh. Jadi kat situ macam dia orang macam kata benda tu macam hebat lah. Dia nampak Ella ni macam seorang perempuan. Dia walaupun dia perempuan tapi dia boleh dengan duduk atas perahu, melangkah, melompat dengan air sungai yang bergelora semua. Jadi saya masa tu, family saya ni memang takut. Memang penakut semuanya. Kakak saya, adik saya dengan pakcik saya, diorang tu lagilah. Memang orang kata tak pernah naik perahu, cikgu. Mana ada sungai kalau duduk dekat semenanjung melainkan di pedalaman. So memang tak ada pengalaman. Jadi naiklah perahu ni. Bila naik perahu ni, diorang kata, ni cerita selepas kejadian lah, cikgu. Selepas dah balik ke semenanjung, diorang kata tobat dah lepas ni, takkan naik perahu lagi dah kalau pergi Song. Sebab diorang takut. Diorang takut naik cross sungai tu, Batarajang tu, bagi diorang benda yang awesome, macam adventure sangat lah. Yalah, bak kata pakcik saya tu, air sejengkal saja dari perahu. Bayangkan perahu kita tu pendek kan. Jadi air tu memang sejengkal lah daripada perahu. Dia takut. Jadi bila dah sampai di Rumah Panjang, pertama kali lah expectation saya sebagai seorang orang yang Semenanjung lah, orang Semenanjung, saya tak expect pun Rumah Panjang ni macam itu. Sebab saya sebelum tu, cikgu, sebab saya kan baru posting, saya tak ada pergi Rumah Panjang mana-mana. Jadi saya tak tahu macam mana rupa Rumah Panjang.
Saya tak tahu. Jadi apa yang saya bayangkan dalam kepala otak saya masa tu, macam yang kita dimomokkan sebelum inilah. Rumah betul. kayu Tinggal atas kan, pokok. tinggi. Itu yang kita bayangkan. Itu yang dalam kepala otak saya dan kepala family saya semua fikir macam tu. Tapi cikgu bila sampai dekat rumah panjang, semua mata-mata yang tengok masa tu, mak ayah saya, pakcik saya, akak saya terbuka mata, terbuka minda. Saya sendiri pun terkejut tengok rumah panjang diorang yang berbatu, ada tile, cat semua cantik, bersih. Jadi macam benda tu terus tutup segala pandangan saya kepada orang lokal ni terus hilang. Jadi macam tu, macam saya kata, maksudnya apa yang aku tengok sebelum ni tak betul. Jadi yang sebenar-benarnya kita tahu sebenarnya diorang ni pembersih, rumah bersih, lantai licin, berkilat tile. Memang kita tak jangka macam tu. Jadi mak saya pun gembira lah, family saya gembira. Dan sesi pertunangan pun berjalan dengan lancar. Ada translator je masa tu. Translator, anak buah kepada isteri saya ni jadi translator. Pakcik saya yang datuk tu, dia jadi wakil dari pihak kami lah, bercakap. Lepas dia bercakap, yang Iban pula. Lepas Melayu, Iban. Jadi macam itulah sambutan dia. Okey, cikgu. Selepas itu sudah pastinya cikgu pun telah mendirikan rumah tangga dengan cikgu Ellie Ella. Dengan cikgu Ella Dan selepas cikgu berkahwin, saya tak salah saya pernah bersembang dengan cikgu waktu di Lepong Guard dulu. Ya betul. Dulu cikgu cerita tentang bagaimana mak mertua cikgu dan ayah mertua cikgu yang berbangsa Iban ini menjaga anak cikgu, menjaga anak cikgu dengan baik. Dan kalau dia demam ke apa ke, jadi dia ubatkan dengan cara tradisional Iban. Jadi bagaimana, apakah boleh tak cikgu share sikit pengalaman-pengalaman berkaitan dengan adat dan budaya yang berlaku dalam hubungan cikgu dengan mereka? Okey, yang ini saya banyak nak kongsi lah sebab saya nak biar orang lain yang tengok, yang dengar benda ni, terutama bagi mereka yang tak tahu ataupun mereka yang mungkin macam saya berkahwin campur dan sebagainya. Jadi saya nak berkongsi lah apa benda yang saya buat, apa benda yang saya alami waktu saya berkahwin, tempoh saya berkahwin. Okey, jadi pertama, seperti mana kita tahu budaya kita Melayu dan Islam, terutamanya Islam, sangat berbeza dengan budaya orang Iban. Banyak benda yang tak sama, benda yang berlainan lah, orang kata macam langit dengan bumi, benda yang tak sama. Jadi di situ saya cakap lah, di sini perlunya ada kita sendiri, saya sebagai ketua keluarga, saya lelaki, sebagai ayah, saya perlu tahu. Dan alhamdulillah lah cikgu, saya saya cerita tadi, saya dah belajar waktu saya di sekolah menengah, dah ada pengetahuan tentang benda-benda ini. Sebenarnya pokok pangkalnya ialah pada diri kita sendiri. Apa-apa pun dia terserah pada diri kita sendiri. Kita mesti jaga diri kita. Okey, sebagai contoh, saya perlu, kadang-kadang keluarga saya di Semenanjung risau. Dia tanya, bang, tak apa ke Iman tinggal dengan Akid dengan Inik dia dekat rumah panjang? Nanti apa dia makan, apa dia bagi semua. Jadi di situ saya perlukan penerangan yang cukup bagi orang di kampung saya faham apa benda yang berlaku. Jadi cikgu, untuk pengetahuan semua orang yang tengok video ni, sebenarnya benda ni kita main peranan. Kita perlu terangkan pada mereka. Bagi saya lah, mungkin kalau saya salah saya minta maaf. Mungkin orang Iban ni yang mana-mana duduk di hulu sungai ataupun di kampung-kampung, mereka hanya tahu yang asas saja. Maksud saya asas tu, dia hanya tahu yang kita ni tak boleh makan babi, tak boleh pegang anjing, tak boleh minum. Itu yang asas saja mereka tahu. Jadi yang dalam-dalamnya, yang isi-isinya mereka tak tahu. Jadi sebab itu kita sebagai Islam, kita perlu terangkan pada mereka. Macam saya cikgu, alhamdulillah saya bersyukur sebab apa? Mentua saya, mak mentua dengan ayah mentua saya, apa saja benda yang dia nak buat, dia akan tanya saya dulu. Dia akan tanya, nama Igat, boleh tau Igat, boleh tau, boleh berkatau, dia akan tanya. Jadi saya akan explain, nak boleh berkatau mak, nak boleh berkatau, nak boleh kenyak-kenyak, nak boleh tau, boleh. Jadi bila saya terangkan pada mereka benda tu, jadi mereka faham. Jadi mereka tahu yang saya tak boleh ini. Jadi bila saya tak boleh ini, anak-anak saya pun semua tak boleh macam itu. Jadi saya bersyukur sebab apa? Saya dapat
keluarga mentua, ayah mentua, mak mentua yang cukup faham yang saya ni beragama Islam, Ella beragama Islam dan anak kami. Walaupun saya tinggalkan anak saya dengan mak mentua saya tak risau sebab mereka tahu. Ya, betul. Tapi kerisauan tu kita tak boleh buang, cikgu. Kerisauan tu bukan pada saya, pada keluarga saya di Semenanjung. Mereka risau sebab mereka tak nampak. Mereka tak Ya. nampak apa yang berlaku. Jadi saya main peranan perlu terangkan pada mereka, jangan risau. Kerana apa? Saya dah terangkan pada mereka apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sekiranya ada apa kemusykilan, tanya saya dulu. Dan mereka buat macam tu, cikgu. Jadi tak ada masalah untuk kita, tak ada perselisihan faham dan sebagainya. Asalkan kita sendiri perlu menerangkan pada mereka apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Itu saja. Ya, betul juga. Kalau saya. Sebenarnya dalam masalah perhubungan seperti ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang menonton, dalam masalah perhubungan dengan antara budaya, antara budaya dan antara kaum yang berbeza. Yang paling penting sekali sebenarnya ialah kepercayaan. Ya, betul. Bagaimana kita nak get along, kita nak kita percaya kepada sahabat kita yang mungkin berbeza berbeza bangsa dan kaum. Jadi kita tidak boleh prejudice. Jadi macam tindakan yang dibuat oleh Cikgu Hisham ini adalah satu contoh yang baik. Iaitu kita percaya, dia macam Cikgu Hisham, dia percaya dengan ibu mertua, dengan bapa mertua untuk menjaga anak. Tapi di samping itu ibu mertua dan bapa mertua pula mendapatkan input apakah yang tak boleh buat, apa yang boleh buat, dan kita pula memberitahu, okey, kita tak boleh buat macam ini, kita tak boleh buat macam ni, supaya mereka tahu macam mana cara untuk menjaga dengan lebih baik lagi. Jadi itu memang satu yang sangat-sangat orang kata indah dan menarik. Dan saya nak bagi tahu lah kepada penonton yang ada di sini, kita ni bila kita melihat bila kita dari luar, kita datang ke tempat orang, kita melihat dengan mata lebah, maksudnya kita cari yang indah-indah, memang kita akan jumpa yang indah-indah. Kalau kita pergi ke Sarawak, kita pergi ke Kapit misalnya, kita datang dengan minda kita yang terbuka, nak melihat sesuatu yang menarik, memang kita akan jumpa. Kita akan jumpa keindahan hutan dia, keindahan alam floranya. Sebab saya sendiri pun memang berpeluang juga, saya pergi ke Leponggat walaupun perjalanan hampir 7 jam waktu tu, dari pernah juga naik perahu yang Cikgu Hisham cakap tu, dari Jelantong dan Gagat tu masuk ke SK Leponggat, daripada sekeruh-keruh air sampailah ke sejernih-jernih air, boleh nampak ikan di dasar. Ini merupakan sesuatu pengalaman yang indah, sesuatu pengalaman yang menarik. Jadi kita kalau bolehlah, kita yang daripada luar atau daripada Semenanjung misalnya, kalau ada kesempatan untuk datang ke tempat-tempat seperti ini, untuk kita selami budaya, kita selami tempat-tempat yang menarik yang berada di Sarawak ini. Okey cikgu, satu soalan lagi yang saya nak sampaikan. Alhamdulillah kita dapat banyak view ni, 144. Dan ada di antaranya Wenny, Amy Iris, Mustaqim Omar kan. Ramai terima kasih semua kerana datang, kerana sudi bersama-sama dalam randau ini. Saya nak tanya satu soalan ni, soalan yang terakhir cikgu. Apakah harapan cikgu terhadap integrasi kaum di negara kita, dan apakah nasihat cikgu kepada pendengar-pendengar di luar sana supaya menghargai perpaduan dan mengamalkan nilai toleransi dalam kehidupan? Sila cikgu. Okey. Satu je lah, saya nak kalau pesanan saya untuk semua orang yang macam mungkin saya sebagai saya sendirilah, saya tak pernah tengok apa inti dia Sarawak ni, apa yang berlaku di dalam Sarawak, macam mana kayanya budaya, macam mana kaum-kaum di sini. Banyaklah benda kalau nak diceritakan. Kalau boleh, mungkin benda yang kita tengok di televisyen tu hanya 1% ataupun 2% daripada benda yang betul-betul terjadi di Sarawak. Jadi kalau anda di luar sana ataupun ada peluang ataupun ada masa datang sendiri ke Sarawak ini, pergi ke tempat-tempat yang orang kata, jangan pergi ke bandar, pergi ke tempat-tempat yang macam kita boleh lihat benda kelainan budaya-budaya lain, terutamanya budaya orang-orang Ulu, budaya orang Iban, budaya Bidayuh, Melanau dan sebagainya. Macam-macam lagi kalau nak diceritakan. Jadi saya kalau boleh, saya menyeru pada semua masyarakat Malaysia, kalau boleh datang sendiri ke sini, dan anda perlu
nikmati sendiri, anda perlu lihat sendiri, anda perlu rasa sendiri macam mana kayanya budaya kita ni sebenarnya di Sarawak, terutama ya di Malaysia terutamanya di Sarawak. Dan kita boleh belajar banyak sangat benda, banyak sangat perkara, budaya, bahasa, lagu dan sebagainya, banyak lagi. Dan pesanan saya kepada cikgu-cikgu, bakal-bakal guru yang nak posting ke Sarawak, jangan takut. Saya seperti yang saya cerita pada mula-mula tadi, mula-mula saya memang takut, tapi alhamdulillah setelah 5 tahun saya di Sarawak, kadang-kadang orang pun salah, dia ingat saya ni Iban, dia ingat bini saya yang Melayu. Tu yang masalah dia. Jadi benda tu memang selalu jadi. Itu pokok pangkalnya kita sendiri. Saya cakap lah, mungkin ada orang yang dah duduk lama, contohnya dah 6-8 tahun tapi masih lagi tidak boleh bertutur dalam bahasa Iban. Sebenarnya itu ialah inisiatif sendiri. Saya tak kata saya ni hebat, tidak, tapi saya nak belajar. Bila saya nak belajar, saya belajar benda tu. Saya belajar daripada budak-budak, daripada budak sekolah saya belajar, daripada seasas-asas bahasa Iban sampailah yang sekeras-keras bahasa Iban. Maksudnya kalau orang tahu orang Kapit ni bahasa dia kasar. Jadi sebab itu waktu saya jumpa dengan Cikgu Emet dulu, saya pelik. Saya kata, kenapa Cikgu Emet ni bahasa dia lembut? Bila saya tanya dengan isteri saya, sebab di Kuching bahasa Iban dia lain dan di Kapit ni dia lebih kepada ulu sungai. Jadi sebab itu bahasa dia agak, apa orang kata, agak tinggi dan agak bukan kasar lah, maksud saya agak keras sikit bahasa dia. Jadi kepada cikgu-cikgu di luar sana, jangan takut untuk datang ke Sarawak. Bagi saya pengalaman ini memang kita tak boleh nak beli dengan duit, kita tak boleh nak dapat dekat mana-mana. Jadi kalau nak diikutkan, saya boleh sembang dengan Cikgu Imet ni 2-3 jam pun saya belum tentu habis lagi boleh cerita pengalaman saya dekat sekolah. Baru saya satu sekolah lagi, belum saya pergi ke sekolah lain. Jadi benda ni sebenarnya membuka mata saya, membuka mata keluarga saya, macam mana kehidupan orang di sini. Dan jangan sesekali kita berfikiran negatif tentang benda yang kita belum nampak. Macam saya dululah. Saya berfikiran negatif dulu sebab saya aspek benda yang Sarawak ni macam itu sebenarnya tidak. Selagi kita tak alami, selagi kita tak lihat, selagi kita tak tengok, kita jangan berfikiran negatif. Kita rasa dulu, kita pergi dulu, kita tengok dulu macam mana, baru kita boleh cerita. Dan insyaAllah cerita ni yang bagi saya pengalaman ni saya akan ingat sampai saya mati. Saya boleh cerita dekat anak cucu saya besok. Dan cerita ni bagi saya, pengalaman ni lah pengalaman yang paling berharga untuk diri saya. Itu saja. Okey cikgu. Itu baru pesanan kepada rakan-rakan di Semenanjung. Okey. So aku harap kenuan uliah meri aku pesan agai kalau kaban kita ingat bahasa Iban, orang Sarawak je. Pesan wan lah supaya setidaknya dapat lebih menerima kita itu orang Ari Melaya tu. Boleh cikgu? Jago Iban. Boleh. Okey. Keterubah ya, aku ngucap selamat lemai agai semua ke menung ngau kami dalam video tau. Jadi aku tahu Jakob Melayu Sarawak, nanti nemu aku Jakob Iban baru aku nemu. Jadi sorry lah. Lawan nanti aku Jakob Melayu Sarawak ni ke bunyi lain-lain lagi deh. Jadi aku Jakob Iban je. Okey. Jadi aku tahu orang Melaya, aku tahu ukai orang Ditau, sigi orang Datai. Sigi orang Datai hari menua bukai. Jadi pengalaman aku Ditau bahasa Sarawak Ditau dah tahun ke-6. Udah bergulai ngau bala Mesia Mayuh, bergulai ngau bala Iban, bala Ke ini, bala Ayak, bala Ibo. Jadi sitek je. Sebenarnya bagi aku, hari aku lah, kita itu siapa-siapa kita Melayu ke Cina, Iban, Bidayuh, Melanau, kita sama manusia deh. Sama manusia bisik perasaan, bisik utai ke kak kita, bisik utai ke ngai kita. Jadi aku ngarap ke orang bukai, orang Sarawak Ditau boleh nerima kami hari Semenanjung untuk laban. Kami tahu sebenarnya ukai minta di kerja gawak bahasa Sarawak Ditau, tapi atas perintah ngasuh kami kerja Ditau. Jadi kadang-kadang kami tahu nak nemu utai baka aku cuba. Mayu utai kena temu aku. Nama utai tahu nak temu. Jadi pengalaman 5 tahun aku Ditau. Mayu utai ke di pelajar aku. Mayu utai aku belajar hari orang tuai. Hari bala cikgu empu, bala cikgu Iban, bala Kek, bala ini.
macam-macam lah bala kaban semua, kaban ber-Facebook, kaban main motor, kaban main kereta, semua mayuh kabanku. Mayuh kaban Iban, mayuh kaban Melayu. Jadi asal ke kita itu nemu nemu derempu dah nemu keni ka tau ente na ulih ente nya ulih. Jadi kita nyaga derempu meh. Anang nya ukai ente bakal contoh lah aku tu Islam. Oh Islam atau gulai ngoriban nak kenya ya laban kita sama manusia. Dek aku tan kita gulai berandau ngintik sama-sama jalai sertai semua nada masalah. Laban kita hidup dalam satu dunia. Jadi pesan aku ngagai kita semua bakal kami tu nanti bakal nanti semak bisik bala kami tu bala cikgu-cikgu lah bala cikgu-cikgu bala orang Semenanjung ke salah jakok kini salah utai daripada kadang-kadang kami tu nak nemu utainya jadi beri pesan lah jakok pesan nama utainya nama keni utainya tadi jadi jakok padah ke kami nama utainya tadi beri kami nemu deh nyajak dari aku harap ke kita semua oleh gulai ngau rapiat hubungan rapat semua kita bala manusia ritau nyajak cikgu. Terima kasih hanya cikgu Isyamnya. Laban udah meri jaga pesan dengan balai kaban kita nya. Jadi cikgu saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi ditemu ramah di dalam rancangan podcast ini dan saya harap cikgu selepas ini berada dalam keadaan bahagia dengan anak yang baru kan. Jadi ini semoga hubungan kita sesama antara guru-guru Semenanjung dan juga rakan-rakan kita di Sarawak dan juga di Sabah. Jadi sekali lagi cikgu terima kasih dan saya doakan agar cikgu selamat maju jaya. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu Imin. Assalamualaikum. Okey, itu dia sahabat-sahabat kita. Jadi itulah dia tadi ya. Rancangan podcast kita telah pun berakhir. Jadi jangan lupa pada 21 hari bulan nanti kita ada satu lagi rancangan podcast bersama dengan Cikgu Muhammad Nazmi ataupun Cikgu Chaki dengan tajuknya Danger Room. Ini satu yang sangat menarik kerana untuk guru-guru saya di luar sana, saya amat berharap dapat bersama-sama dengan kami pada 21 hari bulan jam 3 petang untuk kita mendengarkan perkongsian daripada Cikgu Muhammad Nazmi tentang teknik pembelajaran yang beliau akan berikan nanti iaitu Danger Room, suatu teknik role play yang sangat baik. Okay, jadi terima kasih kepada yang menonton. Kita ada Siti Awa, kita ada Din Wadislav, Nabil Nabila dan rakan-rakan yang lain lagi. Dan cikgu harap akan datang kita akan bertemu lagi dalam podcast kita seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.